April 1, salah satu kumpulan kategori amat langka yang mungkin tidak pernah didengari langsung oleh ramai peminat rock kapak. Terdapat banyak faktor yang membuatkan kumpulan-kumpulan kategori sebegini tidak biasa didengari ramai. Ianya terjadi biasanya melalui kesulitan sewaktu album mereka dikeluarkan. Ada kalanya tidak dipromosi langsung. Malah ada juga yang lagu-lagunya digam dan tidak pernah disiarkan di mana-mana media di zaman itu, baik di televisyen atau di radio. Ada juga yang tidak sempat bermain sebarang persembahan membuatkan nama mereka langsung tidak pernah didengari. Bagi kumpulan April 1, mereka memiliki hampir kesemua masalah itu, membuatkan nama mereka lenyap langsung dan tertimbus dari sejarah rock negara. April 1 sebenarnya diasaskan sebagai sebuah kumpulan projek yang dibarisi oleh ahli-ahli muzik antara paling disegani di komplek wilayah Kuala Lumpur dahulu. Terhasil dari pecahan kumpulan penyengat pada 1987, April 1 pada asalnya dibarisi oleh gitaris dan drama penyengat iaitu Zam dan Cik Din, sambil disertai oleh Zul di posisi bass, yang mana beliau merupakan basis asal kumpulan Wings. Mereka juga antara kumpulan terawal yang diuruskan oleh sebuah syarikat rakaman baru yang berpusat di komplek wilayah iaitu Suarama Production. Sebuah syarikat yang walau bagaimanapun tidak bertahan lama di dalam industri. April 1 mula merangka lagu-lagu sendiri untuk tujuan rakaman album. Nama April 1 diambil memandangkan sudah ada nama kumpulan yang digelar dengan nama bulan iaitu May atau nama sebenarnya MAY. Menurut April 1, jika sudah ada kumpulan sepenuh bulan Mei, apa kata mereka gunakan nama sepenuh bulan April? Nombor 1 ditambahkan di belakang April kerana ia merupakan satu tarikh yang simbolik. Dalam erti kata lain, April Fool. Namun disebabkan kesibukan Zul, posisi basis telah digantikan oleh Apai, juga seorang basis terkenal di komplek wilayah. Rakaman mula dijalankan di studio Booty Boys pada tahun 1988. Pada awalnya, kumpulan ini bergerak bertiga sahaja dengan gitaris Zam turut sama menggalas posisi vokal. Namun di pertengahan sesi rakaman, mereka disertai oleh vokalis wanita iaitu Ida, dengan tujuan ingin menerajai kumpulan ini sebagaimana populariti Ella and the Boys. Inilah sebabnya lagu-lagu di dalam album April 1 menampilkan dua vokalis, iaitu Zam sendiri dan Ida. Namun begitu, drama Cik Din pula terpaksa mengundurkan diri setelah siap merakamkan 4 buah lagu disebabkan terpaksa memberi tumpuan pada kerja hakikinya, iaitu sebagai pemuzik kelab bersama-sama kumpulan finalis. Di sinilah mereka membawa masuk seorang lagi drama yang cukup disegani, iaitu Sean. Ya, drama legenda yang pernah diceritakan ajak Melissa di dalam siri perjalanan rockers beliau. Seorang drama yang banyak bermain kelab malam di luar negara. Kebetulan, Sean pada masa itu sedang bercuti dan beliau serta-merta menerima lamaran April 1 untuk menyiapkan proses rakaman mereka. Akhirnya, setelah siap dirakamkan ke semua 10 buah lagu, akibat kegagalan mendapatkan pengedar album yang konsisten untuk mengedarkannya, syarikat Suarama Production telah bertindak bekerjasama syarikat Kingstar untuk mengedarkannya sendiri. Album April 1 pun hinggap di pasaran pada tahun 1989. Okey, tibalah masa yang dinantikan ramai. Album April 1. Kenapa dinantikan ramai? Sebab gua yakin 95% orang yang menonton di ulasan rock kapak April 1 ni tak pernah tengok dalam April 1 ni macam mana. Kan? Memang sangat langka kaset ni. Tak ramai kolektor yang ada simpan kaset April 1 ni. Hanya ada beberapa kerat je yang ada simpan. Yang ada simpan pun memang tak akan lepaskan je lah kaset ni, sebab memang susah sangat nak dapat. Kan? Tapi kalau lu orang bernasib baik, kadang-kadang mungkin akan jumpa kaset ni timbul dekat tempat-tempat yang kita tak boleh jangka lah. Kan? Okey, jadi April 1 ialah nama pun album langka kan. Jadi memang tak ada copyright lah kan oleh mana-mana syarikat. Sebab album April 1 ni macam gua dah cerita tadi,
diterbitkan oleh syarikat rakaman mereka sendiri, syarikat rakaman komplek wilayah berpusat di komplek wilayah, iaitu Suarama. Okey, tengoklah inlay April 1 ni. Simple je sebenarnya kan. Syarikat Suarama Production, lot 219, second floor wilayah komplek. Jadi kumpulan ini memang adalah kumpulan wilayah komplek punya. Memang wilayah komplek punya. Tengok dia punya gambar dia, latar belakang dia. Ini sebenarnya dekat komplek wilayah ni. Orang cuba tengok betul-betul latar belakang dia, ada bangunan belakang tu semua kan. Ini adalah komplek wilayah dekat atas parking lot komplek wilayah. Betul-betul kumpulan ni bangga bagi tahu mereka ni dilahirkan di komplek wilayah kan. Tapi kalau sekali imbas mungkin kita akan anggap ni ni kat Genting Highland ke. Bukan Genting Highland, ini komplek wilayah. Okey, dia punya design kat depan ni gua tak tahu kenapa dia pergi letak gambar batu-bata ni. Entah apa maksud dia, tak tahu. Dah lah nama April 1. Tapi kebanyakan berada-berada wilayah komplek panggil dia orang April 1. Dia orang tak panggil April 1, April 1. Orang putih sikit lah kan. Tak tahulah apa maksud batu-bata ni. Gua tanya kat dia orang pun dia orang apa tak boleh jawab. Okey, untuk pengetahuan, hanya Ida, iaitu vokalis wanita, dan juga Brother Sean yang masih boleh dihubungi lah untuk April 1 ni dekat dia punya cover album ni. Kerana dua orang ahli ni telah meninggal dunia, iaitu Brother Zam daripada Penyengat dan Brother Apai. Manakala Brother Cik Din, macam gua ceritakan tadi, adalah drama asal April 1. Dia pun salah seorang lah informer yang apa bantu gua untuk dapatkan maklumat mengenai April 1. Okey, jadi inlay dia macam ni lah. Tapi gua suka konsep color dia. Dia gunakan color turquoise. Kalau wife gua dia memang gila lah color turquoise ni. Dia cukup suka tu color turquoise. Kalau daripada feeling lah gua pegang apa inlay dia kan, sebenarnya inlay April 1 ni dia ada mirip macam inlay Wanada tau. Dia punya kualiti kertas dia, dia punya cara design dia pun macam Wanada. Lepas tu dia punya alamat dia pun, Jalan Jejaka Taman Maludi pun macam nama alamat dekat Wanada. Tapi ini bukan Wanada, Kingstar Enterprise. Tak tahulah ini syarikat pengedar diorang kan. Kira syarikat pengedar kecil lah, bukan Wanada lah. Mungkin dia gunakan printing company yang sama kan. Itu yang buatkan dia punya design layout pun lebih kurang. Dia punya belakang dia pun, bahagian lirik dia pun macam Wanada Mista juga. Boleh nampak kat sini dia gunakan macam layout kat bawah ni kan. Ini sangat mirip dengan kaset-kaset keluaran Wanada dan Antares. Macam kaset Ida kan, macam kaset Teras, macam kaset apa lagi, Naja. Layout dia sama, nampak? Dia ada buah kotak macam ni, lepas tu tulis tajuk lagu dan lirik. Memang sebiji macam Wanada Mistal, tak tahulah, kebetulan kot. Okey, jadi dekat depan memang tak ada maklumat lah pasal siapa pencipta lagu semua. Kita kena tengok kat bahagian lirik. Tapi sayanglah bahagian lirik gua ni dia rosak sikit, pasal ni sebenarnya dia bekas lekat. Kita tengok kat sini lah. Tengoklah tajuk-tajuk lagu ni semua siapa ciptaan dia. Yang ni tak boleh nampak lah. Mana lagu yang dimainkan oleh Cik Din, ada ditulis lah drum session by Din Penyengat. Sebenarnya tak payah kata session pun, pasal dia memang adalah ahli asal April 1 kan. Cuma pada masa album ni dia dah keluar daripada April 1. Sebab yelah dia ada kontrak dengan kumpulan finalis pada masa tu. Kita boleh tengok nama majority memang nama pencipta lagu semua adalah mereka sendirilah. Cuma ada satu lagu daripada M. Nasir, iaitu Nostalgia Luka. Tapi tak tahulah kenapa lagu ni tak diangkat naik juga, walaupun lagu ciptaan M. Nasir kan. Ida dan Amrik. Amrik ni mungkin lu orang perasan kalau ada tengok video-video Ajak Melissa, dia ada sebut pasal Amrik. Amrik ni adalah Bengali Rock di komplek wilayah. Owner Downbeat Studio. Malah Amrik pun salah seorang informer yang gua kontak juga untuk dapatkan cerita pasal April 1. Dia memang bangga dengan April 1 ni pasal dia juga ada sumbangkan lagu. Nampak nama dia kat situ, Amrik. Tak ada, Amrik memang sempoi orang dia, tak sombong dengan gua. Dia selalu tanya gua, bila lu nak belanja gua makan ni, bila lu nak lepak sama gua. Brother Amrik, macam brother. Okey, nanti brother kita jumpa bila ada kelapangan masa. Gua ni biasalah busy sikit lah. Okey.
Jadi tanpa buang masa, kita akan buat ulasan April 1. Kaset dia punya stiker memang dah koyak habis lah. Sayang, pasal kaset ni memang sangat susah nak dapat. Tapi dah koyak, tak boleh buat apa lah. Sebenarnya kan, April 1 ni dia ada dua versi tau. Satu, kaset putih ni, lepas tu ditambah stiker berwarna hijau turquoise macam dekat dalam layout album tu. Dan satu lagi versi adalah print terus ke atas shell. Jadi tu menunjukkan album ni ada 2 kali pengeluaran. Entahlah, wallahu alam. Kau pun tak pasti macam mana. Sebab apa yang kau tahulah, biasanya kalau cetakan pertama 10,000 keping dah habis, baru dia orang keluarkan cetakan kedua. Dan biasanya yang shell printing ni tahun 1990 ke atas. Entahlah, gua pun tak berapa pasti. Pasal gua tanya dekat Brother Sean pun, dia pun macam tak tahu. Pasal dia kata yang dia tahu April 1 ni memang tak banyak orang tahu kan. Dekat kedai-kedai kaset pun tak semua kedai kaset ada. Pasal ia diedarkan sendiri oleh syarikat rakaman Suarama. Jadi kita nak edarkan ke kedai-kedai kaset ni semua perlukan bajet yang lebih. Jadi hanya kedai-kedai tertentu je yang jual kaset April 1 ni. Itu yang membuatkan kaset April 1 ni langka dan susah nak dapat lah. Itulah faktor dia. Okey, tanpa buang masa, kita ulas April 1 Superband langka.
Kos mengeluarkan dan mengedarkan album amat tinggi di zaman rock kapak dahulu, mengakibatkan banyak syarikat-syarikat produksi kecil menggunakan syarikat yang lebih besar untuk membantu mengedarkan album-album mereka. Namun bagi April 1 yang diedarkan sendiri membuatkan mereka kekurangan bajet untuk melakukan sesi promosi. Apalagi menghantar lagu-lagu untuk dijalurkan di dalam pertandingan muzik yang ada pada masa itu. Kekurangan promosi serta kekurangan pendedahan membuatkan nama April 1 tidak dikenali. Malah sepanjang tempoh kewujudan April 1, mereka tidak melakukan sebarang persembahan pentas. Hanya sebuah persembahan sahaja dicadangkan untuk mereka sertai, iaitu di Pulau Pinang. Itu pun di saat akhir, tempat saat dibatalkan atas beberapa faktor. Akhirnya, pada 1990, ahli-ahli April 1 pun mula membawa haluan sendiri. Sama halnya buat syarikat Suarama, yang mana April 1 merupakan satu-satunya projek album buat syarikat tersebut. Berlakunya sengsara sekian lama. Maka itulah yang dihadapi oleh kumpulan April 1, di mana walaupun mereka dibarisi oleh pemuzik-pemuzik handalan, dengan sahaja bass line lagu-lagu mereka yang penuhi dengan petikan bass berbunga-bunga oleh Apai, drum stroke menarik oleh Sean dan Cik Din, serta kerja gitar menarik oleh Zam, dan lontaran vokal wanita yang unik oleh Ida. Namun bakat ditonjolkan mereka melalui April 1 hanya lenyap di telan arus zaman, menjadi salah satu kumpulan super band langka yang dilupakan.